kita nak bawakan topik kesihatan berkaitan dengan kaedah pembedahan terkini, iaitu kaedah pembedahan robotik bagi kanser kepala dan juga leher. Dan saya difahamkan apabila menggunakan kaedah ini, banyak perkara positif, contohnya dapat mengurangkan tenaga manusia ketika pembedahan, dan juga apabila pembedahan menggunakan robotik dan juga kaedah robotik ini, parut kepada pesakit tersebut mungkin kurang kelihatan atau tidak kelihatan langsung. Jadi untuk kita memperincikan perkara ini, saya bersama dengan Dr. Ahmad Khushairi Khalid, iaitu pakar perunding Laringologi. UiTM Private Specialist Center. Panjang nama doktor? Panjang nama dia latin. Punya nama itulah. Okey, doktor, apabila kita bercakap mengenai kaedah pembedahan robotik bagi kanser kepala dan juga leher, saya dapat beberapa maklumat, apa macam saya katakan sebentar tadi, dapat mengurangkan tenaga kerja manusia ataupun doktor ataupun pembantu perubatan ketika pembedahan itu dilakukan. Mungkin sedikit latar belakang, kerana saya difahamkan di UiTM Private Specialist masih lagi baru perkara ini, hujung tahun 2022, doktor. Ada sedikit pembetulan. Kita telah mula melakukan pembedahan robotik di UiTM Private Specialist Center sejak 2017 lagi sebenarnya. Masih lagi awal. Dan sekarang sudah hampir, saya kira 6 tahun kita melakukan pembedahan menggunakan kaedah ini. Jadi konsep pembedahan robotik ni adalah di mana pakar bedah tersebut tidak perlu berada di katil pesakit ketika melakukan pembedahan itu. Pakar bedah tersebut hanya memerlukan seorang pembantu, sama ada seorang medical officer ataupun staff nurse yang boleh membantu ketika pembedahan tersebut. Jika menggunakan kaedah lama, mungkin kita memerlukan 2 atau 3 pakar bedah lain untuk membantu, tetapi dengan kaedah baru ini hanya seorang saja pembantu yang perlu berada di katil pesakit semasa melakukan pembedahan. Konsepnya adalah pakar bedah tersebut melakukan pembedahan di konsol robot tersebut, tetapi konsol tersebut boleh berada di mana-mana pun. Tetapi ketika awal memperkenalkan kaedah ini, kita masih lagi berada di dalam dewan bedah yang sama, dan konsol tersebut mungkin berada di sudut yang berbeza di dewan bedah tersebut. Tetapi apabila berlaku masalah ataupun apabila perlu ke katil pesakit, kita boleh pergi dan melihat di pesakit tersebut. Jadi konsepnya begitu. Di negara lain sudah ada transcontinental surgery, pakar bedah di Belgium, pesakit di United States dan sebagainya, dengan melakukan dan dengan menggunakan teknologi ini. Tetapi dia memerlukan lebih banyak kajian dan latihan untuk kita mahir dalam kaedah tersebut. Kalau di UiTM Private Specialist bermula pada tahun 2017, saya juga difahamkan secara awal robot dalam pembedahan ini telah pun digunakan oleh tentera Amerika Syarikat, pembedahan ke atas tentera yang cedera dari jarak jauh. Jadi berapa lama mungkin, kalau kita nak fahamkan situasi dalam industri perubatan ini, kita kebolehan kita menggunakan teknologi ini berbanding dengan negara-negara maju? Betul. Satu soalan yang sangat baik. Sebenarnya untuk bidang kanser ataupun pembedahan kepala dan leher, teknologi ini telah diperkenalkan sejak 2005 lagi. Tetapi di Malaysia kita hanya memulakan praktis ini sekitar tahun 2017. Jadi di situ kita boleh tengok berapa gap tahun kita nak catch up dengan trend of the world. Tetapi alat robotik ini betul dicipta oleh tentera Amerika untuk merawat tentera yang berada di battlefield. Jadi doktor-doktor tak perlu ke battlefield untuk melakukan pembedahan. Mereka perlu berada di tempat yang lain, hanya menggunakan konsol tersebut, tetapi robotik arm yang melakukan pembedahan di battlefield. Itu konsepnya. Bila dia evolve sepanjang masa berlalu, dia dah di fine tune untuk menyesuaikan dengan penyakit-penyakit lain, dan specialty lain pun boleh menggunakan teknologi ini. Dan hari ini masih ada lagi perkembangan terbaru. Macam dulu tahun 2017 ada 2 saja pilihan robot, tetapi saya pergi ke conference di Australia baru-baru ini dah ada 13-14
menunggu approval daripada FDA. Jadi di sinilah kita boleh tengok betapa berkembangnya, dan inilah saya rasa masa depan untuk melakukan pembedahan-pembedahan ini. Kalau di UiTM Private Specialist ada berapa jenis robot? Sekarang kita hanya mempunyai satu dahulu, dan saya boleh katakan di Malaysia ni kita masih cuba catch up dengan negara yang lebih maju seperti Korea Selatan dan juga Singapura, di mana volume ataupun numbers ataupun bilangan pembedahan mereka lebih tinggi dan bilangan robotik machine mereka lebih tinggi. Contohnya satu hospital ada 2 robotik machine. Di Malaysia ni masih lagi kurang, tetapi kita sedang catch up dengan negara-negara yang lebih maju, dan negara lain seperti Indonesia dan Vietnam mula datang ke sini untuk belajar macam mana nak mulakan praktis ini. Jadi antara pencapaian UiTM Private Specialist adalah pembedahan percubaan pertama yang membabitkan pesakit tonsil yang berusia 5 tahun. Adakah sehingga kini berapa ramai yang telah pun dibedah menggunakan kaedah ini, dan juga dari segi peratusan kejayaan berbanding dengan menggunakan teknologi konvensional ataupun cara konvensional yang perlukan ramai pakar bedah? Baik, kita sudah memulakan praktis ini sejak 2017, dan sepanjang 6 tahun ini kita telah melakukan pembedahan kepada 110 orang pesakit dalam pelbagai penyakit kepala dan leher, dan 110 ini adalah nombor pada masalah kepala dan leher saja. Because apabila kita beli alat robot ni bukan hanya untuk kepala dan leher, dia boleh digunakan oleh banyak lagi sub kepakaran lain seperti urologi, gynekologi, pembedahan jantung, paru-paru dan sebagainya. Tetapi untuk kepala dan leher sepanjang 6 tahun ini kita telah melakukan lebih kurang 110 pembedahan melibatkan macam-macam masalah kepala leher seperti tonsil, seperti sis di mulut, seperti kanser di pangkal lidah, kanser di bahagian pharynx dan juga kanser pita suara. Jadi kegunaan robot ini macam-macam. Jadi kalau kita tengok visual itu, itulah konsol, pandangan konsol, kita boleh masuk alat tersebut melalui mulut, tak perlu bedah melalui leher lagi, dan kita boleh buang ketumbuhan tersebut dengan baik. Ini kerana satu, HD view di konsol tersebut, 4K HD, so you get a very nice view. Nombor 2, robotic arm atau tangan robot itu nipis, dia durable dan dia boleh pusing 360 darjah, memberikan kita akses kepada sudut-sudut yang sukar di dalam mulut, di dalam pita suara, di dalam pangkal lidah dan sebagainya. Antara kelebihan kaedah ini adalah menyembuhkan pesakit dengan cepat dan juga mengurangkan kesakitan yang dialami selain mengurangkan risiko kehilangan darah. Jadi mungkin ada apa perbezaannya kalau boleh doktor perincikan berbanding dengan teknik konvensional bersama dengan pakar bedah itu? Baik, bagi kepakaran kepala dan leher ini disebabkan kita ada rahang. Jadi banyak struktur yang kita cuba sampai adalah kita kena buka rahang tersebut untuk pergi. Contohnya pangkal lidah, contohnya kanser pita suara dan sebagainya. Jadi apabila kita mempunyai alat ini, kita tidak perlu lagi membuang atau membuka rahang tersebut. Kita boleh menggunakan ruang mulut yang semula jadi ini untuk sampai ke kawasan yang dibedah. Jadi akan tetapi kita tak boleh cakap, oh robot ini sesuai untuk semua penyakit. Konvensional tak boleh digunakan lagi. Kita harus memilih pesakit yang betul. Stage awal, kansernya belum besar lagi, mungkin umur pesakit yang tak boleh buat major surgery untuk buka leher, duduk di ICU lama dan sebagainya, sesuai untuk kaedah robotik. Umur pesakit maksudnya doktor? Kalau tadi 5 tahun. 5 tahun pun boleh. Ada limitasi. Betul. Dia? Limitasinya contoh, tapi kebanyakan limitasi adalah disebabkan oleh ketumbuhan tersebut. Contoh kalau ketumbuhan tersebut dah pergi ke salur darah yang besar ataupun terlalu besar, stage dia tinggi, mungkin kita tak boleh clear dengan robot ini, kena buat dengan konvensional. Tetapi contoh jika pesakit tersebut tua, pesakit tersebut banyak masalah kesihatan lain, tak boleh menghadapi major surgery ini, robotik adalah pilihan yang baik because kerana robotik ini pembedahannya singkat dan recovery-nya lebih cepat daripada konvensional. Itulah antara contoh-contoh yang boleh digunakan. Tetapi untuk kaedah robotik ini, yang pertama parutnya tak ada, betul, dan kurang stay dekat hospital disebabkan oleh tak ada parut, tak ada tube untuk bantu nafas. Kerana kita boleh membuang tumor atau ketumbuhan tersebut hanya melalui rongga mulut kita. Kalau mengikutkan kaedah konvensional, adakah kesemua pembedahan itu akan berlaku di sekitar leher kita? Baik. Yang meningkatkan parut tersebut. Untuk kanser kepala dan leher ini, memang kalau teknik konvensionalnya harus dibuka melalui leher. Jadi Ridwan boleh bayangkan tentang parut yang akan ada. Kadang-kadang tu tak
Isu yang cukup besar sebenarnya kalau kita tentang parut. Kalau di Korea, pembedahan yang ada parut sampai boleh saman kepada hospital tersebut. Betul. Di Korea sekarang kerana mereka dah maju, jadi kalau doktor tak menawarkan skala surgery ini atau pembedahan tanpa parut ini, mereka boleh disaman. Tetapi di Malaysia belum sampai tahap tu lagi. Sebab di Korea semua pembedahan kepala dahi, sebab kepala dahi ini kita nampak. Betul. Jadi mereka sangat mementingkan kosmetik. Jadi di situ memang satu hospital tu ada 2-3 robot. Jadi memang mereka boleh menyaman doktor tersebut jika tak offer kaedah rawatan yang tanpa parut ini. Jadi katakanlah dalam satu situasi pesakit tidak bersetuju untuk menggunakan kaedah ini kerana mungkin mungkin kita masih ketinggalan dan kita rasakan takut tak ada orang di situ kan, dan mengurangkan pakar bedah dan juga pegawai perubatan di situ. Apa yang akan disuggestkan oleh doktor? Baik, keputusan terakhir memang bergantung pada pesakit. Jika mereka tidak mahu ataupun masih lagi ragu-ragu tentang teknik ini, memang kita boleh tawarkan teknik konvensional seperti mana yang kita tawarkan sebelum ini, dan kita sedia tahu teknik konvensional ini risikonya lebih tinggi, parutnya lebih banyak, mungkin dia kena tinggal di hospital lebih lama dan kena masuk ICU dan sebagainya. Tetapi jika pesakit tersebut masih mahu melalui kaedah ini adalah pilihan pesakit tersebut. Tetapi saya perlu betulkan persepsi di mana robotik ini bukanlah kita bergantung pada robot tersebut 100%. Robot tersebut hanya menafsirkan pergerakan pakar bedah kepada pesakit. Jadi pakar bedah tersebut masih mempunyai kawalan. Dan jika kita tahu ataupun menghadapi kes-kes yang sukar, dia boleh di-convert kepada conventional method. Jadi kita kena ada plan A, plan B semasa membuat pembedahan tersebut. Okey. Soalan terakhir, mungkin ini sedikit teknikal. Sistem ini adalah menggunakan sistem Da Vinci yang membabitkan 3 komponen, iaitu pakar pembedahan yang mengendalikan pergerakan melalui imej 3 dimensi yang dipaparkan robot dengan 4 tangan dan skrin paparan berdefinisi tinggi. Mungkin adakah ini 100% robot dan apa fungsi pula pegawai-pegawai perubatan yang berada di sekeliling pada ketika itu? Baik. Jadi bila kita cerita tentang robotik komponen, dia ada 3 major part. Satu adalah konsol yang saya sebut tadi, di mana pakar bedah tersebut melakukan pergerakan. Dan pergerakan tersebut ditafsir oleh bahagian kedua, iaitu CPU, Central Processing Unit. Di Central Processing Unit ini ada skrin dan juga ada it's the brain of the robot lah. Jadi dia yang menafsirkan dan diterjemahkan kepada robotic arm yang berada di pesakit. Jadi ini adalah 3 komponen yang ada pada robot. Hanya seorang saja pembantu yang perlu berada di katil pesakit untuk melakukan sedutan asap contohnya, sedutan darah jika berlaku, dan juga mengelap baki-baki debris pada robot punya alat memotong itu. Jadi itu adalah 3 komponen yang ada pada robotik mesin ini. Jadi mungkin itu sedikit gambaran yang dapat kita berikan kepada anda berkaitan dengan kaedah pembedahan robotik bagi kanser kepala dan juga leher yang telah pun ditawarkan di UiTM Private Specialist Center UPSC sejak tahun 2017 lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Ahmad Khushairi Khalid, salah seorang pakar perunding di UiTM Private Specialist Center UPSC, kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Sama-sama. Berkongsi informasi dan juga ilmu berkenaan dengan kaedah pembedahan robotik bagi kanser kepala dan juga leher.